Dan Soekarno kata dia kalau jumpa makam Imam Bukhari, dia nak minta bawa balik ke Indonesia dan dia akan gantikan berat makam tu, tukar ganti dengan berat emas. Sejarawan kata Amir Timur ni complicated sikit. Dia dah bunuh 19 juta jiwa sepanjang penjajahan dia. Hello, Assalamualaikum. Saya Ahmad Isa. Welcome back to my channel. Okey, untuk episod kali ni saya nak sambung cerita daripada buku Ustazah Basikal. Buku yang mengisahkan tentang pengembaraan saya bersama isteri mengembara ke 14 buah negara. Bermula daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Nepal, Pakistan, China, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Iran, UAE dan Arab Saudi selama 14 bulan dan kami hanya bermula dengan RM1,900 sahaja. Alright, tanpa kita lengahkan masa lagi, jom kita sambung cerita. Okey, pada episod yang lepas saya kongsikan macam mana kami cross daripada Kazakhstan masuk ke Uzbek dalam keadaan berlumpur. Kami adalah orang yang paling selekeh lah yang cross border pada waktu tu. Dan ni adalah salah satu border yang agak leceh disebabkan kami kena declare barang-barang elektronik apa yang kami bawa. Tapi selepas dah declare, semuanya dipermudahkan lah, Alhamdulillah. Kami masuk dalam keadaan yang dah mula malam, dah gelap lah. Kami diserbu oleh ulat teksi yang mengajak kami untuk naik teksi diorang lah. Dan masa tu Amirul dengan Syaiman diorang dah keluar dulu, so kami keluar lambat disebabkan kami punya barang atas basikal tu sangat banyak. Dan Alhamdulillah Amirul dia dah jumpa dah orang yang sesuai untuk nak bawa kami ke destinasi yang seterusnya lah. Pada waktu tu Amirul panggil, kami pun cakap dengan ulat-ulat teksi ni, kami kata kami dah ada kereta yang menunggu kami lah. Dan pada waktu tu saya tanya Amirul, selepas ni kita nak pergi ke mana? Dan Amirul kata kita akan pergi ke rumah Datuk Duta Malaysia di Uzbekistan ni lah, di Tashkent. Dan pada waktu tu Amirul dia cari satu kereta dan satu van untuk masukkan basikal kami. Dan pada waktu tu memang kami dah tak boleh kayuh lah disebabkan gear basikal Adilah dah pecah. So kami terpaksa naik kenderaan untuk pergi ke kedutaan Malaysia lah. Kami pun buka lah beg dengan penuh lumpur semua benda tu. Kami masukkan ke dalam van dan dibawa pergi ke lokasi yang Amirul dah site lah. Pada waktu tu memang penat gila. So kami masuk dalam van memang terus tertidur pada waktu tu. Dan waktu tengah tertidur tu, tiba-tiba dengar bunyi horn-horn kan. Dengar kereta laju dan sebagainya. Dan rupa-rupanya saya nampak driver tu dia tengah berlumba dengan kereta sebelah. Aduh. Dan pada waktu tu saya dah terlalu penat. So saya pun buat tak tahu je lah. Saya biar je lah. Saya sambung tidur. Dan sedar-sedar kami dah sampai ke satu bangunan yang ada bendera Malaysia. Dan masa tu saya pun terus turunkan beg, terus turunkan basikal. Dan Amirul dia kontak dengan Tuan Fadil untuk berjumpa lah dekat Tashkent ni. Waktu tu Amirul cakap, kita tersalah tempat ni. Sebab lokasi yang kami pergi tu bukanlah rumah Datuk Duta, tapi itu adalah kedutaan Malaysia. Sebab dia ada bendera Malaysia, so kita ingatkan kat situlah lokasi dia. Tapi rupa-rupanya salah. Dan Tuan Fadil cakap tak apa, tunggu kejap, nanti dia akan datang dan bawa kami pergi ke rumah Datuk Duta lah. Pada waktu tu barang-barang kami kan dah bawa keluar, so terpaksalah kami masukkan balik ke dalam van. Nasib baik lah driver tu dia tak gerak lagi, so kita pun belum bayar lagi sebenarnya dekat dia. Masa Tuan Fadil sampai, kami masukkan balik basikal dengan beg dan kami dibawa pergi ke rumahnya Datuk Duta. Waktu tu saya tak kenal lagi siapa Datuk Duta, tapi Amirul dia dah kenal lah sebab dia yang kontak dengan Datuk Duta. So Datuk Duta yang kami nak jumpa ni, nama glamour dia adalah Datuk Ann lah. Datuk Ann ni seorang wanita yang menjadi duta besar Malaysia pada waktu tu. Kedutaan di Uzbekistan ni dia menjaga 4 negara. Okay, yang pertama adalah Uzbek itu sendirilah, Kyrgyzstan, Turkmenistan dengan Kazakhstan. So ada 4 negara. So kalau kita pergi ke 3 negara, Turkmenistan, Kazakhstan dengan Kyrgyzstan, memang tak ada duta dekat situ. Kalau berlakunya apa-apa, kena kontak dekat Uzbekistan punya kedutaan Malaysia lah. So Datuk N ni dia bukan calang-calang orang lah. Dia dah berada di kedutaan Malaysia di Uzbek ni sejak daripada 2014 sampailah tahun 2018 nanti. So waktu tu kami sampai pada tahun 2017. So maksudnya lebih kurang 4 tahun lah. Dan kami pun sampailah ke satu rumah yang agak besar pada waktu tu. Dan kami macam terpegun lah, ini rumah ke istana? So itulah rumah duta Malaysia dekat Uzbekistan, memang sangat besar lah. Dan pada waktu tu kami dah sampai, kami disambut oleh Datuk N. Datuk N sendiri yang sambut. Ini pertama kali sebenarnya kami disambut oleh orang pangkat tinggi yang berpangkat Datuk. Invite kami masuk ke dalam rumah besar. So sebelum ni saya tak pernah masuk rumah yang sebesar itu kan. Dan kawasan dia pun agak lapang, agak besar. Kita ni rasa macam agak teruja lah. Dan masa tu Datuk N cakap, masuklah, jom masuk, nanti kita makan sama-sama. Dan pada waktu tu Amirul Aiman dia dah
masuk lah. Tapi saya dengan Adilah ni agak segan sikit nak masuk disebabkan kita orang masa tu sangat kotor, berlumpur semua kan. Datuk N kata tak apa, kotor sikit je tak apa, masuk dalam tandas. So kat dalam tandas tu ada towel semua, just pakai je dia kata. Dan kami pada waktu tu pun masuk ke dalam tandas dia. Sekali lagi saya impress disebabkan tandas dia memang sangat cantik, bersih, wangi, dan siap ada heater lagi, panas hangat dalam tu. Rasa macam nak tidur kat dalam tandas tu disebabkan terlalu selesa kan. Tapi waktu tu saya tak sempat nak mandilah disebabkan Datuk N kata dia nak ajak makan sekali. So saya takut dia tertunggu lama. So saya just tukar baju je, cuci apa yang patut. Saya pun suruh Adilah bersiap untuk kita sama-sama makan dengan Datuk N lah. Bila semua dah bersiap, dah habis tukar baju semua, bila saya keluar daripada tandas, dia punya rumah dia, ruang tamu dia memang sangat besar. So dia punya tangga dekat tengah, dia macam rumah agam kan. And then saya pun terus pergi ke dapur. Dapur dia memang sangat besar lah. Dan pada waktu tu Datuk N dia memperkenalkan dia punya chef lah. Nama chef tu Chef Fauzi. Masa tu saya tanya, Datuk N masak sendiri ke? Datuk N kata dia masak tapi dibantu oleh Chef Fauzi lah pada waktu tu. So dia kata dia dah biasa dah masakkan untuk orang-orang tetamu-tetamu yang datang. So bagi dia tak ada masalah lah. Baiklah, Datuk N ni memang sangat baik. Dan alhamdulillah kami pun sama-sama makan malam lah. Kami pun mulalah bersembang dengan Datuk N kan. Waktu tu kami sajalah tanya macam mana dia boleh sampai ke Uzbek ni, macam mana perjalanan hidup dia daripada muda sampai dia menjadi duta besar kat Uzbek ni kan. So dia ceritalah dulu waktu remaja dulu dia start daripada bawah, dia sebagai sekretari, and then dia mulalah ambil degree dekat luar negara, dekat overseas, dekat US, dan masa tu barulah dia dinaikkan pangkat, teruslah menjadi duta dekat banyak negara lah. So masa tu saya pun cakap, US dekat mana? Sebab saya pun lahir dekat US kan. Dia kata US dekat New Haven. Dan saya pula cerita saya lahir dekat Connecticut. Dekat lah, dia kata New Haven dengan Connecticut tu sangat dekat lah. Dan dia lebih kurang batch macam ayah saya lah. Ayah saya belajar dekat Connecticut, mungkin dia lebih kurang sama batch, ataupun Datuk N ni dia lebih berusia lah daripada ayah saya. So masa tu Datuk N dia tanyalah apa plan kami bila ada dekat Tashkent ni. So saya cakap lah, esok kemungkinan saya nak kena cari kedai basikal disebabkan nak tukar spare part basikal Adilah. Dia punya gear dia dah pecah. Dan Datuk N dia offer driver dia, nama dia Farhad. Dia kata tak apalah, gunalah I punya driver untuk pergi ke kedai basikal, untuk baiki basikal ke whatsoever, just minta bantuan daripada dia je. Dan masa tu Amirul pun cerita Amirul nak pergi kat museum sini dekat Tashkent ni semua untuk dapatkan data information macam mana Islam mula datang dekat Uzbekistan ni dan sebagainya lah. So Amirul punya plan berbeza dengan saya lah. Saya lebih fokus kepada macam mana nak teruskan perjalanan selepas ni. Amirul dia nak shooting area dekat Tashkent. So dah habis makan, Datuk N bawa kami naik ke bilik, dan saya Adilah duduk dalam bilik yang ada tandas dekat dalamnya, dan Amirul, Aiman dengan Syafiq diorang duduk kat bilik bujang yang toilet dekat luar. So kelebihan traveller suami isteri ni, dia akan diutamakan untuk duduk bilik yang tertutup, ada tandas kat dalam untuk menjaga aurat lah. Dia berbeza kalau kita travel bersama lelaki-lelaki ni, tak kisah tidur bersepah ke, tandas kat luar ke, tak ada masalah. Tapi kalau dengan wanita, biasanya kami special sikit lah. Dan pada waktu tu barulah saya sedar yang tak semua rupanya orang yang kaya tu sombong. Orang yang berpangkat tinggi ni tak merendah diri. Datuk N ni adalah salah satu bukti yang orang berpangkat tinggi dan berada tapi humble to earth. Pada keesokan harinya, saya dengan Adilah bangun awal selepas subuh. Kita orang solat sama-sama dalam bilik dan terus turun ke dapur untuk nak bersarapan sama-sama dengan Datuk N sebelum dia pergi kerja. So bila waktu kami turun, Adilah dia nak masak lah. Rupanya chef lebih awal turun ke dapur berbanding dengan kami. Waktu tu Adilah tanyalah, ada apa-apa nak tolong ke untuk nak buat sarapan? Chef kata tak apalah, dah siap dah pun. So kami sebenarnya turun lambat sikit. Chef dia dah siap masak sebab dia dah siap-siap buatkan sarapan dengan air delima jus untuk Datuk N sebelum Datuk N pergi kerja lah. So dalam beberapa minit lepas tu Datuk N pun turun, dah siap-siap dah nak pergi kerja. Sebab kami plan nak pergi ke kedutaan juga. Datuk N cakap tak apalah, petang sikit datang pejabat pun tak apa, sebab pagi tu dia ada meeting, so dia kena keluar awal lah. Saya, Adilah, kami bersarapan sama-sama dengan Datuk sebelum Datuk N keluar dengan Farhad untuk pergi ke pejabat lah. Amirul Aiman diorang ni turun lambat sikit. Waktu diorang turun, Datuk N dah gerak lah. Dan masa tu Amirul tanya hari ni apa kami punya plan kan. So saya cakap tak ada apa plan apa-apa lah. Saya nak basuh basikal yang dah kotor tu dekat luar tu. Saya cakap lah dengan Amirul yang Datuk N ajak kita makan lunch sama-sama kat restoran yang famous dekat situ lah. Dia ajak makan makanan tradisional Uzbek. Dan Amirul kata awal-awal pagi tu dia sebenarnya nak pergi ke kedutaan Malaysia, tapi sebelum tu dia nak exchange duit lah, nak tukar duit dolar kepada duit Uzbekistan. Dan saya pun baru teringat, saya pun belum tukar duit lagi lah. So saya kirim lah dengan Amirul untuk tukarkan duit. So mata wang dekat Uzbekistan ni dipanggil som. Kalau kita ringgit Malaysia, dekat sana dipanggil som.
Pada waktu tu saya pun bawa keluar basikal Adilah dengan saya punya basikal. Saya basuh basikal. Dan waktu tu saya perasan kat luar rumah Datuk N ni dia ada swimming pool. Dekat basement pun ada lagi satu indoor punya swimming pool. So maksudnya rumah dia tu memang besar lah. Okay, dan selepas habis basuh basikal semua, saya pun masih lagi kepenatan. Saya pun sambunglah tidur. Sampailah sebelum Zuhur, Farhad datang untuk ambil kami, bawa makan bersama-sama lah dengan Datuk N. So saya dengan Adilah bersiap. Dan masa tu Amirul, Aiman dah tak ada dah. Diorang dah pergi ke kedutaan. So Farhad datang ambil kami, ambil diorang dengan Datuk N, dan kami pergi makan dekat restoran Hilal nama dia, yang terkenal dengan 10 kawah plof. Okay, plof ni adalah makanan tradisional yang diiktiraf oleh UNESCO tau untuk Uzbekistan ni. Tu dia macam Malaysia lah. Malaysia ada nasi lemak kan. Tapi dekat Uzbek ni makanan plof. Plof ni dia lebih kurang macam, dia digaul macam nasi biryani kan. Tak sama sangat lah macam nasi biryani, tapi version dia lah. Tapi dia manis. Nasi biryani dia ada daging kat dalam tu, and then dia pakai lobak kuning. So lobak kuning tu yang menyebabkan nasi tu dia rasa manis lah. Okay, so you all kena pergi Uzbekistan. Kalau you all pergi Uzbek, you all kena makan nasi plof ni. Kalau tak, seolah-olah macam you all datang Malaysia tak makan nasi lemak. Tak lengkap kalau pergi Uzbek tak makan nasi plof. Nasi plof ni biasanya diorang akan masukkan daging lembu ataupun kambing, dan diorang serve bersama dengan potongan daging kuda biasanya, ataupun dia tambah dengan telur burung puyuh. So itu dia punya accessories lah. Sedap lah. Bagi saya untuk pertama kali rasa plof ni dia unik, dan dia jadi addicted lah. Setiap kali nak makan akan cari plof. Sebab itu je yang saya tahu makanan dekat Uzbekistan ni. Dan tak elok lah makan banyak sangat sebab dia berminyak kan. Dia macam-macam jenis minyak kat dalam tu. Sebab tu lah orang-orang Uzbek ni badan dia besar-besar kan, sebab dia orang banyak makan plof rasanya. Dan selepas habis makan plof, saya dengan Amirul turun lah tengok cara dia orang masak. Dia orang sediakan 10 kawah setiap kali lunch, dan dia orang masak secara open lah. So maksudnya semua orang boleh pilih kawah mana yang dia nak makan. Tapi sama je, lebih kurang 10 kawah tu sama. Dan setiap kali dia orang serve 10 kawah tu memang akan habis dalam masa yang sekejap je. So kalau kami datang lambat, so memang tak dapat makan plof, gigit kuali je lah kan. Dan selepas habis makan, kami kembali ke kedutaan Malaysia. Dan masa tu lah baru saya berkenalan dengan staff kedutaan Malaysia. So tak ramai sangat lah sebenarnya staff kedutaan Malaysia ni. Okay, dan bila sampai kat kedutaan tu, saya minta wifi daripada kedutaan tu, disebabkan saya pun belum beli SIM card lagi untuk dekat Uzbek ni. Nak update family lah. So bila kami dapat internet, kami update pada family kami yang kami dah sampai ke Uzbekistan. Okay, so kami plan untuk nak balik ke rumah Datuk N, tapi disebabkan kami kena tunggu Datuk N habis meeting, barulah kami akan balik sama-sama dengan Datuk N ke rumah dia lah. Okay, dan masa tu Amirul dia tak balik dulu, dia nak keluar dulu. Dia nak pergi keluar shooting sekitar Tashkent lah. Tapi saya dengan Adilah tunggu sampai Datuk N habis meeting. So bila dah habis meeting, kami sama-sama balik ke rumah Datuk N. Dan pada waktu tu saya baru perasan yang keesokan harinya adalah birthday Amirul. Dan saya cerita lah dengan Adilah, yang esok birthday Amirul. Dan masa tu Adilah dia sangat excited nak buat kek. Okay? Dan bila sampai kat rumah, masa tu kami beritahu lah dengan Datuk N kami nak keluar balik, disebabkan kami nak cari bahan-bahan untuk nak buat kek untuk sambut celebrate birthday Amirul ni. Dan masa tu Datuk N kata tak payah, kita dah ada semua bahan kek, dan kita minta Chef Fauzi je yang masak kek untuk Amirul kan. Dan masa tu kami cakap okey lah, kalau macam tu Alhamdulillah lah. So kami tak payah keluar untuk cari bahan kek, dan kita suruh Chef Fauzi je. Dan Datuk N cakap Chef Fauzi ni dia biasa buat kek carrot. Dan masa tu kami kata okey lah, kalau macam tu kami bantu Chef Fauzi je lah. Chef Fauzi kata tak payah, dia buatkan kek, nanti kita hias sama-sama. Okay, dan masa tu kami pun setting dengan chef tu untuk nak buat kek sebelum Amirul sampai balik rumah. So waktu kami tengah hias kek tu, tiba-tiba Amirul balik. So kelang kabut kami masa tu sorokkan kek tu sebelum Amirul nampak. Kita nak surprise kat Amirul kek tu kan malam nantilah. Bila Amirul dah naik ke bilik dia, barulah kita keluarkan balik dan kita sambung hias untuk kek dia lah. Pada waktu malam kami makan sama-sama. Masa tu Chef Fauzi pun dah siap masak, Datuk N pun dah siap mandi semua, kami pun dah siap mandi, dan kami turun untuk makan malam bersama-sama. Dan kami sambung sembang lah pada waktu tu. Masa tu saya tanya dengan Amirul, petang tadi dia pergi mana? Dan rupa-rupanya Amirul kata dia pergi ke satu museum, nama dia Museum Amir Timur. Saya tanyalah Amir Timur ni siapa? Dan rupa-rupanya Amir Timur ni dia adalah salah satu general perang ataupun pembesar dekat Uzbek ni pada zaman dululah. Dan masa tu Amirul kata kalau
kami ada masa, pergilah tengok museum tu. Memang best lah dia kata. Okay lah, so kami plan untuk pergi next time lah. Okay, dan masa tu kami bersembang lah dengan Datuk N kan, berkenaan dengan Uzbekistan dan sebagainya kan. Dan masa tu Datuk N tanya, what's plan kami nak pergi selepas ni? Kami cakap lah kami nak pergi ke Samarkand, kami nak pergi ke Bukhara, kalau sempat kami nak pergi ke Khiva. Dan masa tu Datuk N cerita, tahu tak berkenaan dengan Imam Bukhari? Nama Imam Bukhari dia ambil sempena nama tempat dia lahir dekat Bukhara lah. Dia ada cerita sebenarnya macam mana makam Imam Bukhari tu dijumpai dekat Uzbekistan ni. Pada waktu Uzbekistan ni dijajah oleh Rusia, iaitu USSR. Tak ada seorang pun tahu dekat mana lokasi makamnya Imam Bukhari ni, sampailah pada satu hari tu waktu USSR ni dia nak minta sokongan daripada Indonesia, dia nak minta sokongan daripada Soekarno. Dan pada waktu tu Soekarno dia ada satu permintaan dengan kerajaan USSR pada waktu tu adalah untuk mencari di mana terletaknya makam Imam Bukhari dekat Uzbekistan ni. Dan pada waktu tu kerajaan Rusia langsung tak tahu dekat mana lokasi tu. Dan Soekarno kata dia kalau jumpa makam Imam Bukhari, dia nak minta bawa balik ke Indonesia dan dia akan gantikan berat, tak tahulah jasad ataupun makam tu, dia akan tukar ganti dengan berat emas. Maksudnya dia memang nak betul lah makam Imam Bukhari tu dipindahkan ke Indonesia. Dan pada waktu tu kerajaan USSR dia pun carilah kat mana terletaknya makam Imam Bukhari ni kan. So waktu Presiden Soekarno datang ke Uzbekistan, diorang dah jumpa dekat mana lokasinya makam Imam Bukhari ni, tapi tempat tu memang sangat tak bersih. Orang kata tak, dia terbiar. Soekarno nak datang, diorang dah bersih-bersihkan, tapi diorang bawa Soekarno ni datang pada waktu malam disebabkan dia tak nak nampak dekat sekitar tu tak terurus dan tak terjaga. So dia hanya bersihkan dekat kawasan makam tu je lah. That's why orang-orang dekat Uzbek ni dia sangat respect dengan Presiden Indonesia pada waktu tu, Soekarno, disebabkan asbab dia lah terjumpanya makam Imam Bukhari dekat Uzbekistan ni. Dan sampailah sekarang bila kita pergi kat Uzbekistan, dekat Samarkand, makam Imam Bukhari berada dekat Samarkand. So dia dah bina masjid dekat situ sangat besar dan sangat cantik lah. So hanya orang-orang tertentu sahaja yang boleh masuk ke makam Imam Bukhari dekat situ. Nah, itulah sedikit sebanyak cerita tentang Imam Bukhari. Okay, dan pada waktu tu Datuk N ditanya balik, so selepas Uzbek ni nak pergi ke negara mana? Dan masa tu saya cakap, berdasarkan map yang saya tengok, kami nak ke Arab Saudi. Kalau Uzbek biasanya akan cross ke Turkmenistan sebelum kita masuk ke negara lain lah. Dan masa tu Datuk N dia kata susah sebenarnya nak masuk ke Turkmenistan ni. Dan masa tu saya cakap memang betul, sebab banyak traveller yang skip Turkmenistan ni. Kalau ada yang masuk pun memang harga dia agak sangat mahal lah. Untuk visit visa dia, harga dia $100 dan hanya valid 5 hari. Okay, dan kos dia sangat tinggi dan dia ada undang-undang yang agak pelik jugalah. Datuk N dia bersetuju lah, dia kata memang betul. Nak katakan undang-undang kat sana tu agak ganas juga, disebabkan dia kata kalau kereta kita kotor, kita akan disaman dekat sana. So berbezalah kalau kat Malaysia ni, kereta kotor kalau kena saman rasanya ramai orang dah kena saman dah. Tapi dekat Uzbek macam tu lah undang-undang dia. Diorang punya divider pun diorang akan polish sampai berkilat kalau ada pembesar-pembesar nak lalu. So dia ada banyak benda-benda yang bagi kita agak leceh lah kan. So masa tu Datuk N kata daripada you all masuk Turkmenistan, kenapa tak masuk Afghanistan? Dan masa tu saya cakap menarik juga kalau masuk ke Afghanistan kan. Dan Amirul tanya, betul ke kita nak masuk Afghanistan ni? Lepas tu saya cakap saya okey je, disebabkan saya ada beberapa kenalan yang pernah travel ke Afghanistan. In fact ada sahabat saya perempuan, dia praktikal dekat Afghanistan, dekat Kabul. Itu menunjukkan bahawa Afghanistan ni tak bahaya untuk pelancong. Dan masa tu saya bersetuju je, saya cakap okey je. Okey, kalau macam tu Amirul dengan Aiman diorang pun okey lah bila saya bersetuju untuk nak masuk sana. Sebab kita orang kayuh, diorang tak payah kayuh kan. So bila kami okey, diorang pun okey lah. Datuk N pun cakap tak ada masalah untuk masuk ke Afghanistan. Dan Datuk N cakap kalau apa-apa berlaku dekat Afghanistan, just beritahu dia, disebabkan dekat Afghanistan pun tak ada kedutaan Malaysia. So, kami pun bersetuju lah. Dan Datuk N cakap okey, kalau dah bersetuju untuk nak masuk ke Afghanistan, so dia akan dapatkan surat sokongan daripada duta Afghanistan dekat Uzbekistan ni, dan kami boleh menggunakan surat sokongan tu untuk dapatkan visa Afghanistan. So kami kena tunggu beberapa hari lah dekat Tashkent tu sebelum kami mula bertolak. Sementara menunggu visa Afghanistan tu siap, so kami merayaklah dekat sekitar Tashkent ni kan. So macam Amirul dia kata, dia suruh kami pergi ke museum. Dan Datuk N pun cakap sebenarnya dekat Masjid Hazrati Imam, kat situ ada terletaknya mushaf Al-Quran yang digunakan oleh Khalifah Osman, okay, pada waktu dia dibunuh. So maksudnya Quran tu ada percikan darah Saidina Osman. So ada terletak dekat Tashkent ni. So bolehlah pergi tengok dekat kompleks Hazrati Imam. So kami pun decide untuk nak pergi sana lah.
saya dengan Adilah kami pergi keluar pada hari Jumaat lah. Sebelum pergi tengok mushaf Al-Quran tu, saya dengan Adilah kami dah jumpa kedai basikal yang ada jual spare part. Pada waktu tu Farhad dah bawa kami lah ke kedai tu, dan kami berjumpa spare part yang sesuai untuk Adilah. Dan apa yang mengejutkan kami adalah gear derailleur yang kami perlukan tu Shimano, dan dia tulis kat situ made in Malaysia. So agak bangga sikit lah. Okay, so kita dah travel jauh-jauh, rupanya derailleur tu datangnya daripada Malaysia kan. Okay, dan pada waktu tu saya plan dengan Adilah untuk nak bawa basikal Adilah pergi ke sana untuk nak tukar gear tu lah. So masa tu kami berfikir lah macam mana nak bawa basikal tu kan. Kita tak nak susahkan Farhad untuk nak sumbat basikal dekat dalam kereta dia. Dan masa tu saya decide, okay lah tak apalah, saya tarik basikal Adilah untuk bawa pergi ke kedai basikal tu. So saya pun tarik lah basikal Adilah. Adilah duduk kat belakang, dia dah memang tak boleh kayuh lah, gear dia dah pecah kan. So saya ikat tali dekat basikal saya. So saya pun tarik lah, bawa sampai ke kedai basikal tu. Okay, bila sampai kedai basikal tu kami kena tunggu sekejap lah, disebabkan nak pasang tu mengambil masa yang lama. Saya tanyalah dengan tuan kedai kat mana restoran yang terdekat untuk kami makan tengah hari. So kami makanlah tengah hari berdekatan dengan kedai tu bersama dengan tuan kedai tu lah. So maksudnya pekerja kedai yang lain yang baiki basikal Adilah tu. So bila dah habis kami makan, kami pun patah balik ke kedai tu dan basikal Adilah pun dah siap. Dan masa tu saya tanyalah berapa harga untuk nak bayar dia punya servis dan spare part tu. Dia kata harga dia dalam 500,000 som. So kita rasa bapak mahal gila, 500,000 som. Saya pun buka lah handphone saya convert, rupa-rupanya hanya RM200. So RM200 normal lah. Kalau tukar gear semua dan servis tu harga normal, 200 tu harga normal. Tapi itulah jauh gila beza. Kita RM200 tukar kepada Uzbek som 500,000, setengah juta. So maksudnya kalau 1 juta duit som bersamaan dengan RM400 duit Malaysia. Dia lebih kurang macam duit Indonesia sekarang lah kan. Dan selepas dah selesai tu, barulah kami sama-sama kayuh pergi ke kompleks Hazrati Imam untuk nak tengok Al-Quran. So bila sampai kami tengok bangunan tu tutup. Dan kami tengoklah jadual dekat luar bangunan Hazrati Imam tu. Dan rupanya dia kata setiap hari Jumaat dia tutup. Oh iyalah, patutlah kita orang datang pada waktu tu pada hari Jumaat. So tak sempatlah kami nak pergi tengok. Dan kami decide untuk nak pergi tempat lain. Dan masa tu saya dengan Adilah kayuhlah pergi ke Museum Amir Timur yang dicadangkan oleh Amirul pada hari tu. Sebelum masuk museum tu, saya buatlah research sikit berkenaan dengan Amir Timur. Siapa Amir Timur ni kan? Berkenaan dengan sejarah Amir Timur ni saya baca kat dalam buku Ustazah Basikal ni lah. Amir Timur ni adalah dianggap hero lah oleh orang Uzbekistan ni. Apa yang kami perasan adalah dekat mana-mana tempat akan ada patung Amir Timur ni dengan banyak dia punya gambar lah. Dia dianggap hero lah. Apa yang menarik dia yang saya buat kajian, saya buat research. Amir Timur ni dianggap hero oleh orang Uzbek, tapi dia dianggap seorang gangster ataupun orang yang suka menjajah oleh orang-orang barat ataupun orang-orang kat luar negara lah. Dari segi fizikal dia tak kuat sangat. Kaki dia tempang sebab kena panah. Masa dia muda-muda dulu, dia banyak merompak pedagang. Tapi dia bijak dalam taktikal perang dan pandai mempengaruhi orang untuk sokong dia. Tapi itulah fakta yang tengok dalam internet lah. So disclaimer siap-siap, fakta yang dapat ni dekat internet. So Wallahualam sama ada dia dah diubah ataupun betul. Kononnya dia dah bunuh 19 juta jiwa sepanjang penjajahan dia dulu. Dia habiskan masa 35 tahun untuk jajah negara lain. Semua dia langgar, tak kira Islam ataupun tak. Falsafah dia mudah je. Dia kata dalam dunia ni cuma ada satu Tuhan. Seharusnya dunia ni ada satu raja je. Dia rancang untuk takluk satu dunia. Dia dilahirkan Islam, tapi kalau dia bunuh 19 juta orang tu tak tahu nak cakap apa lah. So kita tak tahu sampailah kami pergi masuk ke dalam museum tu. So that's why kami nak pergi ke museum tu untuk nak tahu lebih lanjut lah berkenaan dengan Amir Timur ataupun orang barat panggil dia Timur Lane. So sampai je dekat museum Amir Timur tu, kami kena bayar dalam lebih kurang 6,000 som bersamaan dengan RM2.5 lah duit kita kan. So masa tu saya beli 2 keping tiket untuk nak masuk. Dalam dia memang cantik lah museum kan. Beberapa pasangan yang kami nampak yang tengah buat syuting untuk kahwin lah dekat dalam museum tu, disebabkan kat luar berkabut. Disebabkan waktu tu musim sejuk, salji. So kadang-kadang turun salji, so dia sentiasa mendung. So kat luar tak berapa nak cantik sangat. So diorang tangkap gambar dalam indoor lah. Okay, so saya cerita sikit berkenaan dengan sejarah Amir Timur ni Okay, ini dia berbeza tau. Dalam internet punya sejarah dengan dalam museum punya sejarah berbeza. Okay, ni saya baca yang dalam internet. Sejarawan kata Amir Timur ni complicated sikit. Susah nak faham taktikal dia. Dia lahir di Samarkand pada tahun 1336 Masihi. Dulu Samarkand ni termasuk dalam Transoxiana yang terdiri daripada Uzbekistan, Tajikistan dan Kyrgyzstan. Sekarang Samarkand lah di dalam Uzbekistan. Mak ayah dia dulu orang Barlas. Barlas ni campuran Mongolia dengan Turki. Di antara masyarakat terawal yang tinggal di Transoxiana ni sejak zaman Genghis Khan. So Amir Timur ni dakwa diri dia daripada keturunan Genghis Khan dari sebelah ibu dia. So dia bercita-cita untuk menyambung legasi Genghis Khan. Dia ni Islam sejak lahir. Suku Barlas
dah masuk Islam sebelum Amir Timur lahir lagi. Disebabkan kehidupan mereka susah, Amir Timur banyak ikut merompak pedagang. Dia pandai dari segi taktikal dan mempengaruhi orang. Itulah kehebatan dia daripada muda lagi. Dipendekkan cerita, Amir Timur ni menjadi panglima perang dan raja selepas mengalahkan Ilyas Khoja, penguasa Transoxiana pada waktu tu. Bila dah ada kuasa, dia pun keluarlah menjajah. Dan pada tahun 1381, dia mula menjajah Khurasan. Khurasan ni dulu besar, bermula daripada Tajikistan sampailah ke Iran. So dia jajah Afghanistan, Persia, Farsi dan Kurdistan. Bermula daripada situ, beliau membuat pembantaian besar-besaran termasuk terhadap orang Islam. Okey, mengikut cerita dia lagi, di Afghanistan je 2000 mayat dia salut dengan batu dan tanah liat untuk dijadikan tembok. Di Farsi pula, dia bina menara daripada 70,000 kepala manusia yang telah dipisahkan daripada badan. Memang gila. Dekat India pula, 80,000 orang tawanan dibunuh, dan di Anatolia 4,000 orang tentera Armenia ditanam hidup-hidup pada tahun 1410. Dan semasa dia datang ke Syria, dalam masa 3 hari je Aleppo berkecai dan 20,000 kepala penduduk tempatan dijadikan piramid setinggi 10 hasta dengan posisi mayat menghadap keluar. Dan di Baghdad pula 20,000 mayat penduduk dijadikan 120 menara sebagai tanda kemenangan. Oh gila. Dan pada tahun 1402 dia takluk Turki dengan mengalahkan Sultan Utsmani Bayezid I dan kurung Sultan tu sampai mati dalam tahanan. Orang Eropah suka gila bila kerajaan Islam Turki ni jatuh. Tapi dalam masa yang sama, mereka takut dengan Amir Timur. Jadi mereka hantar utusan awal-awal lagi untuk berdamai dengan Amir Timur. Amir Timur pula masih tak nak berhenti menakluk dan menjajah walaupun usia dia dah hampir cecah 70 tahun. Dia teruskan penaklukan. Tapi kawasan yang ditakluknya langsung tak dibangunkan. Dia biarkan hancur macam tu je. Dan masa umur dia 71 tahun, dia merancang nak takluk negara China. Dalam perjalanan dia ke sana, dia terpaksa tempuh musim salji. Dan dia jatuh sakit dalam perjalanan dan tak lama lepas tu dia mati. Dan mayat dia dihantar balik ke Samarkand. So habis. Dahsyat jugalah manusia yang bernama Amir Timur ni. Okey, tapi itu cerita dekat internet. Tapi cerita di dalam muzium adalah sangat berbeza. Disebabkan orang Uzbekistan ni menganggap Tamerlan ataupun Amir Timur ni adalah sebagai hero. So dalam tu dia tunjuklah yang Amir Timur ni dia memberikan makmur lah sekitar Uzbekistan ni. Samarkand semua dibinakan menara-menara yang cantik. Tengoklah kalau kita tengok sekarang ni, dia punya tiles dia warna turquoise, warna biru tu kan sangat cantik kan. Untuk Samarkand Uzbekistan ni dia memang sangat makmur dari segi ilmu, semua masuk ke dalam tu. Tapi dekat negara-negara yang dijajah tu dia biar macam tu je. Dia tak bangunkan lah. So that's why orang Uzbek ni menganggap dia sebagai hero lah. Dia selalu berdamping dengan ulama, okay, dekat Uzbek ni. Dan dia masukkan ulama untuk mengajar orang-orang Uzbek ni dari segi agama dan sebagainya lah. So itu apa yang ditunjukkan kat dalam muzium tu. Dan masa tu lah baru saya macam, oh seronok juga kan bila tahu berkenaan dengan sejarah ni kan. Dekat situlah terbitnya keseronokan untuk nak belajar sejarah. Bila muzium tu tunjukkan dia punya dari segi susu galuh tu, dia lebih seronok lah berbanding daripada saya belajar dekat dalam kelas. Dan bila dah habis pusing satu muzium tu, kami pun decide lah untuk nak pergi sekeliling Tashkent ni untuk tangkap gambar sebelum kami mulakan kayuhan ke arah Samarkand, Bukhara dan seterusnya, insyaAllah. So sampai di sini saja untuk episod kali ni. Okey, tapi sebelum tu sedikit hikmah daripada saya. Tiada siapa yang benar-benar baik sehingga tiada sedikit pun keburukan dari dalam diri dia. Dan tiada siapa pun yang benar-benar jahat sehingga tiada sedikit pun kebaikan dalam diri dia. So, kita sebagai manusia kenalah sentiasa bersangka baik dengan orang dan berbuat baik kepada orang lain supaya kebaikan dan positivity itu akan kembali kepada diri kita. Alright, terima kasih kepada anda yang tengok episod ni sampai habis. Okey, sebelum tu siapa yang belum subscribe, please subscribe sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Saya Ahmad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ikhlas, anugerah yang berharga.